Fatin Nabila open mic. Okay. Semula. Nanti Boleh aku cut kat ke? depan. Nanti aku kat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya APC Campus Teknik. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya APC Campus Teknik. Yang berusaha Encik Romaino bin Rabu, pengarah APC Campus Pendidikan Teknik. Yang berusaha Dr. Muhammad Nordin bin Abu Bakar, Timbalan Pengarah IPC KPT. Yang dihormati Encik Muhammad Nurul Amin bin A. Aziz, Ketua Unit Kaunseling IPC KPT, dan yang dihormati Puan Fatmawati binti Muhammad Yusof, Kaunselor Pendidikan Pentadbiran IPC KPT. Untuk pengetahuan penonton, program Bual Bicara Kaunselor pada minggu ini, kami akan membawakan topik apa itu cinta, dan perkongsian ini akan dibuat oleh saya sendiri, Fatin Nabila, kaunselor pelatih daripada UMT, dan rakan seperjuangan saya, Nurliana Syafiqah, juga kaunselor pelatih daripada UMT. Dan kami akan dibantu oleh Cik Atira Amalina dan Puan Siti Noni Atika, kaunselor pelatih daripada UPM. Baiklah, sebelum kita memulakan majlis, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah, dan bagi yang bukan beragama Islam boleh bertafakur seketika. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, saya akan serahkan kepada kawan saya untuk kita memulakan program kita pada hari ini. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ini saya akan menerangkan tentang inventory gaya bercinta. Mula sekali saya akan terangkan sikit apa itu cinta. Okay. Cinta menurut Kamus Dewan ialah 1999. Cinta ialah perasaan sayang terhadap sesuatu seperti negara, ibu bapa, kebebasan dan lain-lain. Cinta juga didefinisikan sebagai kecenderungan seluruh hati yang terus-menerus kepada yang dicintai. Menurut Islam, cinta juga merupakan fitrah alami manusia dan tanpa keberadaan cinta, orang menyebutnya sebagai perasaan hampa. Surah Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Cinta secara bahasa adalah suka dan senang apabila bersama dengan sesuatu yang dicintai. Kalau menurut istilah pula, cinta ialah rasa kasih sayang yang muncul dari lubuk hati seseorang yang terdalam untuk rela berkorban tanpa mengharapkan balasan apapun dan dari siapa pun kecuali balasan yang datang dan diredai Allah SWT. Okay. Cinta ni terbagi pada tiga. Cinta kepada Allah, cinta kepada manusia, cinta kepada alam sekitar. Cinta kepada Allah lebih kepada cinta yang teragung. Cinta kepada manusia pula cinta kepada makhluk yang membawa kepada keredaan Allah. Cinta kepada alam sekitar pula adalah cinta kepada haiwan, bumi, tumbuh-tumbuhan. Okay, dalam piramid Dr. William Glasser Basic ni ada 5, iaitu love and belonging, power, fun, survival, freedom. Dalam ni ada, dekat ni definisi dia lebih kepada love and belonging. Okay. Menurut Starbird 1986-1988 telah mengungkapkan 3 elemen cinta, iaitu kemesraan, kegairah, komitmen. Okay, kemesraan ni lebih kepada perasaan yang mementingkan kebajikan pasangan, iaitu saling memahami dan mendapat sokongan. Manakala kegairahan pula romantik, tarikan, fizikal dan seksual. Komitmen pula membuat keputusan untuk saling mencintai dan mengekalkan percintaan. Dalam tu ada komunikasi dan toleransi. Okay, dalam inventory gaya bercinta ni dia terdapat 60 item mengandungi 6 bahagian. Bahagian G1 sehingga bahagian G6. Jika pernyataan menerangkan diri anda, dia akan tanda kepada Y atau lebih pada ya. Jika tidak menerangkan diri itu adalah tidak. Jika menghadapi kesukaran untuk menentukan sama ada suatu pernyataan itu menerangkan diri anda ataupun tidak, pilih jawapan yang rasa paling anda selesa. Okay, dalam ni kita kena jawab semua soalan lah. Okay, ni dia punya inventory gaya bercinta, boleh scan tapi kita dah jawab. Okay. Slow pula. Sekejap Sekejap. Okay. Saya serahkan kepada Fatin Nabila mengenai inventory gaya bercinta. Okay, untuk interpretasi inventory gaya bercinta ni,
kita ada 6 jenis gaya percintaan. Okay, seperti yang anda semua boleh lihat dekat skrin, kita ada gaya bercinta persahabatan, kita ada cinta romantis, cinta permainan, cinta logikal, boleh naik sikit tak? Cinta kepunyaan dan juga cinta pengorbanan. Okey, setiap cinta ni ada interpretasi di masing-masing. Okey, kita tengok yang first lah. Okey, yang first ni adalah cinta persahabatan. Okey, apa benda yang dimaksudkan dengan cinta persahabatan ni ialah gaya percintaan ni hasil daripada persahabatan. Kiranya dah kawan lama-lama kan, wujudnya rasa cinta, timbulnya rasa dari mata turun ke hati tu, itu gaya bercinta persahabatan lah. Okey, cinta ni juga tidak wujud secara mendadak tapi timbul secara perlahan-lahan. Okey. Dan orang yang berada dalam gaya percintaan persahabatan ni, dia tak sedar yang diorang ni tengah ada rasa cinta tu. Dan orang yang gaya bercinta persahabatan ni, dia biasanya akan mempunyai minat yang sama dengan pasangan sebab dah kenal lama kan, daripada kawan, macam tu. Dan dia perlu jangka masa yang panjang untuk menyintai seseorang secara mendalam, gitulah. Dan yang seterusnya adalah dia memerlukan masa perkenalan yang panjang sebelum bercinta. Sebab itulah daripada berkawan, kawan ni biasanya bukan untuk satu jangka masa yang kejap kan, lama. Dan sebab itulah daripada persahabatan ni, dia berubah menjadi satu percintaan bagi diorang. Okay, seterusnya adalah cinta romantis. Okay, apa yang dimaksudkan dengan cinta romantis ni adalah cinta ini wujud hasil daripada tarikan fizikal yang sangat kuat pada pertemuan pertama. Akhirnya apa orang putih kata love at the first sight gitu kononnya kan. Dan yang kedua adalah dikata mahukan penyatuan dan perpaduan dalam hubungan cinta. Seboleh-bolehnya inginkan satu identiti dengan pasangan. Akhirnya macam sekarang kan popular couple look, macam tu kan, barang-barang couple, diorang suka benda-benda macam tu. Sebab tu dia kata satu identiti dengan pasangan. Dan yang terakhir adalah tarikan sosial, di mana tarikan yang membentuk hubungan. Memandang cinta sebagai sesuatu yang sangat tinggi. Memandang cinta sebagai sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Sebab itulah dia romantik lah, orang kata candlelight dinner dan sebagainya, itulah romantik kan. Kak Noni kita terangguk-angguk gitu di situ. Sabar Kak, sekejap lagi kita tanya Okey, dan seterusnya adalah gaya cinta permainan. Okey, pengamal gaya ini cuba mengurangkan pergantungan dan tanggungjawab, mempunyai lebih dari satu pasangan cinta dalam sesuatu masa. Okey, kiranya kalau lelaki kita biasa orang panggil sebagai playboy, dan kalau perempuan playgirl lah gitu. Dia 2 atau lebih kekasih serentak. Dia kata senang melepaskan tanggungjawab. Kiranya kalau dah tak suka yang ni, lepas, aku ada banyak lagi. Macam itulah kiranya. Tidak serius dalam bercinta dan tidak mendalam perasaan cintanya. Sebab tu dia ada ramai partner, sebab tu ada ramai pasangan. Buang yang tu, ada yang ni, buang yang tu, ambil yang ni, macam tu. Membiarkan pasangan tertanya status hubungan. Dia tak declare tau secara, orang kata secara jelas tentang hubungan mereka. Sebabnya dia tak ambil serius, macam tu lah. Dan tidak mempunyai rancangan hubungan jangka panjang. Lebih suka membuat hubungan secara mendadak dan tidak teratur. Jarang mesra dari sudut emosi dengan pasangan. Lebih suka bebas dan tidak mahu kebebasan diganggu oleh sesiapa termasuk pasangannya. Orang yang gaya bercinta permainan ni, dia tak suka dikongkong. Sebab tu dia tak jelaskan secara detail kepada pasangan tentang dia orang punya status sebenar. Sebab dia orang tak nak nanti ada komitmen yang mengganggu dia punya kegiatan harian, macam itulah. Okey, itu daripada saya lah. Kita seterusnya saya serahkan kepada Cik Liana. Okey, next gaya bercinta dari segi cinta logika atau orang panggil cinta prama. Logik prama. Okey, prama. Okey, cinta logika ni gaya bercinta di mana individu mencari pasangan terbaik dan ideal yang baginya ideal. Okey, menetapkan ciri-ciri khusus, mencari pasangan mengikut ciri-ciri tersebut. Okey, kalau cinta logika ni dia lebih kepada dia ada dah orang, dia nak perempuan dia macam mana, lelaki tu macam mana. So dia akan pilih ikut berdasarkan ciri-ciri yang dia nak untuk bercinta. Okey, sekiranya bertemu pasangan sesuai, kemungkinan untuk berpisah dibuat pertimbangan terlebih dahulu. So bila dia dah ada spesifik ciri-ciri yang dia nak, so bila
Dia nak putus tu dia akan fikir 4-5 kali sebab nak jumpa yang ciri-ciri dia nak tu susah. So dia akan fikirlah 4-5 kali untuk dia putus atau dia nak teruskan hubungan yang tu. Okay. Sabar menangguh hubungan cinta sehingga merasakan telah betul-betul menemui individu yang memenuhi kriteria yang dikehendakinya. Okay. Dia sabarlah untuk tangguh hubungan tu bila kan sebab nak dapat ciri yang dia nak tu susah. So bila nak putus tu pun dia akan ambil masa dia fikir, dia sabar dulu dengan hubungan pasangan dia sama ada dia nak let go atau dia nak stay. Macam tu. Okay, cinta pengorbanan pula merujuk pada mereka yang sedia membantu, amat memahami dan pemaaf. Terlalu ekstrim menyebabkan individu terlalu penyabar terhadap individu yang dicintainya. Pengorbanan menyebabkan pemikiran terbatas, bersikap terbuka dan boleh menerima cinta dari orang yang berbeza personalitinya. Dia berbeza sikit daripada cinta logikal lah. Dia ni apa yang pasangan dia buat ni dia jenis lebih sabar, dia pemaaf. Tak kisahlah orang tu sakit hati dia still dia sabar je. Okay. Memberikan cinta kasih sayang dengan rela, hati tanpa syarat, sanggup melakukan apa saja asalkan orang yang dicintai bahagia. Yang ni saya cakapkan tadi, dia sangguplah sabar dengan orang walaupun dia dah sakit hati tapi dia sabar. Okay, rela ketepikan cita-cita, kehendak diri asalkan pasangan berjaya mendapat apa yang dikehendakinya. Dia sanggup penuhi permintaan pasangan dia walaupun time tu dia macam kalau orang kata kalau pasangan tu macam tak ada duit, dia sanggup kerja keras untuk pasangan dia macam tu. Okay, next. Ni last rasa cinta kepunyaan. Okay, pengamal mempunyai sifat cemburu, mementingkan ingin bersama setiap masa. Kiranya pasangan dia ni gaya bercinta kepunyaan ni jenis nak orang kata 24 jam nak berkepik je. Dia tak boleh tengok pasangan dia ada dengan perempuan lain ke lelaki lain. Dia tak boleh, dia cemburu. Tidak suka kepada perpisahan dan semua aktiviti mahu dilakukan bersama. Orang kata mana-mana nak together macam tu. Dia tak boleh seorang. Dia rasa macam tu dia punya, tu hak dia. So aku nak kena dengan dia bersama. Macam tu. Menjadi beban kepada orang lain kerana sangat mementingkan diri. Sangat kuat dengan perasaan ingin mengawal, mengongkong dan memiliki. Dalam masa yang sama mahu merasa dimiliki oleh pasangan. Yang ni saya cakap tadi, dia macam tu dia punya, so dia boleh kawal dia tak boleh. Orang lain tak boleh. Macam pasangan dia nak keluar sekejap dia tak boleh. Dia mesti kena ikut. Mana-mana kena follow je. Asalkan diorang boleh bersama. Lepas tu takkan sentiasa mencurigai keutuhan cinta pasangan masing-masing. Dia bila orang tu cakap pasangan dia cakap lah saya keluar kejap, dia mesti curiga macam dia keluar dengan perempuan lain ke, dia keluar dengan lelaki lain ke. Dia tak boleh, dia mesti nak kalau boleh kata 24 jam tu mesti dia nak bersama je. Macam tu. Tu cinta kepunyaan. Okay, tu je lah daripada 6 tadi kan. Next saya teruskan kepada Fatin Nabila lah. Okay, kita ada akak-akak masa kita dalam ni. Okay, apa khabar Kak Noni, Kak Tira? Okay, baik. Okay, tunjuk isyarat tangan je. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Noni tunjuk thumbs up. Okay, sihat lah maksudnya. Alhamdulillah. Okay, Kak Noni dengan Kak Tira kaunselor kan, kaunselor pelatih daripada UPM. So mestilah pernah menjawab inventari gaya bercinta ni, betul tak? Fikir lu. Benar ke Kak Noni? Benar ke? Saya baru menjawab 5 minit yang lepas. Akak scan ke? Okay, pernah lah walaupun baru 5 minit lepas. Okay, Pernah. Pernah. Okay, Kak Tira pun pernah. Okay, Alhamdulillah. So, boleh tak cerita sikit akak dapat gaya cinta apa? Kak Noni dululah. Saya dulu. Silakan Kak. Teka, saya dapat apa? Romantis. Permainan ni. Romantis. Okey, berdasarkan result 5 minit yang lepas. Saya dapat cinta logikal. Oh, Wow. Logical. okay. Boleh akak describe sikit tak? Sama ada cinta logikal yang akak dapat tu kena ke tak dengan diri akak sekarang? Tengah bercinta kan? Cuba tengok balik slide tu tadi. Kejap. Sebentar ya. Logical. Sama lah Kak Noni, kita cinta logikal. Sekali lah. Wow. Ish, akak-akak masa kita cinta logikal. Macam
Kami berdua cinta logikal. Okay, silakan Kak. Macam mana Agak. nak boleh relate tu? Okay, untuk yang pertama tu, saya tak tahulah sama ada mencari pasangan terbaik dan ideal tu kan. Tapi kan kalau saya cari pasangan, saya cari someone yang boleh masuk dengan family saya dan faham dengan career saya. Okay. So kalau dapat yang tu, alhamdulillah lah. Kalau dapat, Dah dapat dah. alhamdulillah. Alhamdulillah, yang sentiasa memberi sokongan. Okay, yang second, yang third tu kan, yang second tu yang ciri-ciri khusus tu, of course lah kita akan ada ciri-ciri lelaki idaman yang kita nak kan. Tapi kalau macam saya, kalau saya dengan husband saya, 10 benda yang saya nak, dia ada 8 tu saya dah terima dah macam tu. Gitu. Belum semua lah. Kalau yang ketiga tu memang betul, especially bila dah berkahwin. Orang kata kalau perceraian tu memang kita akan pertimbangkan lah. Benda tu adalah orang kata choice yang terakhir lah yang betul-betul kita akan buat. Sebab kalau sekarang pun kan duduk jauh kan because of internship, practical kan. So kadang-kadang tu rasa macam hey, jauh duduk ni kan, rasa rindu-rindu lah cik, tak ada lah. Rasalah rindu tu, nak tengok depan mata, macam tu. Nak bercakap depan mata. Untunglah dah kahwin, boleh rindu-rindu. Jangan sedih ni macam mana? Kalau Janganlah sedih sangat Yana. sabar menangguh hubungan cinta tu betul, bagi saya sangat betul. Sebab sebelum saya berkahwin dengan suami, saya ada boyfriend dulu cik. Aku pun tahu. Saya ada boyfriend dulu. 9 tahun sangat lama lah dengan boyfriend kan. Tapi untuk betul-betul ke arah perkahwinan tu sangat susah lah. Tapi bila dengan husband, kami berjumpa tak sampai setahun je. Tapi saya rasa dia dah, ciri-ciri tu dah ada dekat husband. So saya teruskanlah dengan perkahwinan. Faham. Kiranya memang boleh relate lah dengan result yang akak dapat cinta logikal tu dengan kehidupan akak sekarang. Betul. Dan adakah akak berpuas hati dengan result itu? Saya sangat berpuas hati. Berpuas hati. Berpuas hati. Alhamdulillah. Okay, itu daripada Kak Noni lah. Okay, kita teruskan kepada akak masa kita yang kedua, Kak Tira. Akak dapat gaya cinta logikal tadi kan? Boleh ceritakan sikit tak? Adakah akak boleh relate dengan interpretasi di situ atau bagaimana? Of course. 100%. 100%. Okay, cerita sikit tak? Apa dia? Cerita sikit. Okay. So yang first kali tu gaya bercinta di mana individu mencari pasangan terbaik dan ideal. Sebab tu masih belum berjumpa. Sebab dia mencari lagi mana pasangan yang terbaik dengan ideal tu kan. Sebab bila kita nak pasangan terbaik dan ideal tu mengikut kita punya kehendak. Maksudnya kita dah ada ciri-ciri yang kita nak kan. So itu pergi ke nombor 2 tu yang kita dah menetapkan ciri-ciri khusus yang kita nak. So kalau kita selagi tak jumpa ciri-ciri yang tu, kita pun tak nak lah pursue kan. Ataupun kita tak nak lah cuba-cuba ke apa. Dia macam kalau cinta logikal ni dia bukannya jenis yang cuba-cuba, faham tak? Macam dia ni macam okay je, boleh lah aku try nak nak approach dia ke apa kan. Tapi cinta logikal ni macam selagi dia tak jumpa orang yang tak ada ciri-ciri dia nak tu, yang ada ciri-ciri dia nak tu, dia tak akan approach orang tu. Ataupun kalau orang approach dia pun dia macam buat tak indah lah, macam tu lah lebih kurang. And then sekiranya bertemu pasangan sesuai, kemungkinan untuk berpisah of course. Sebab kita dah susah-susah kan cari. Susah-susah cari ataupun dah lama ambil masa untuk mencari tu. So of course lah bila kita jumpa tu, katakanlah macam kita ada 10 kan ciri-ciri yang kita nak dekat orang tu. Dia ada 5 lah katakan. Macam tak cukup kan, ada lagi separuh kan. So macam yang tu pun kita akan macam nak cakap ambil masa, mungkin kita akan bagi time dululah. Dia ni akan tunjuk tak ciri-ciri dia nak tu. Tapi kalau tak ada, then maybe kita akan putus ke apa kan. Tengoklah macam kesesuaian waktu tu, macam mengikut kita nak tengok dia ni agak-agak in the future akan develop tak ciri-ciri yang kita nak tu kan. Kalau tak ada, then maybe akan berlakulah perpisahan kat situ. Tapi kalau macam dah ada tapi kekurangan satu tu, mungkin dia boleh pejam-pejam mata kot, gitulah lebih kurang.
Kalau tak ada tu memang tak lah. Memang dia tak akan consider pula orang tu sebagai pasangan. Gitulah. Lepas tu, yang sabar menangguh hubungan cinta hingga merasakan betul-betul menemui individu yang memenuhi haiz. Sebab dia macam, dia terlalu ideal. Lepas tu nak sangat yang ciri-ciri yang dia nak tu. So kalau tak jumpa tu memang dia tak nak lah kan. Macam tu lah. Dia macam kadang-kadang orang kata kau ni irrational lah. Contohlah nak minta, oh aku nak lelaki yang kaya, nak yang handsome, nak yang gini. Semua macam wah melampau-lampau je dia punya ciri-ciri kan. Yang tu memang sampai tua lah tak kahwin tu agaknya kan. Kalau jumpa tu itu memang rezeki dia lah kan. Tapi biasa orang cinta logikal ni itulah dia orang kata apa dia punya risiko tinggi untuk berkahwin lambat ataupun tak berkahwin tu sangat tinggi lah. Betul Tira. InsyaAllah Kak Doni dah jumpa dengan pasangan dia. So InsyaAllah doakan saya pula lepas ni. Kak Tira nak ciri-ciri lelaki macam mana tu? Mana tahu kan. Ada yang Alan. tengok ni boleh relate dan Orang tengok tu tiba masuk Mina. Ini bukan misi pencarian jodoh ya. Mana tahu dia selit-selit sikit je. Tak adalah. Biarlah rahsia. Cewa. tadi masa Kak Tira bercerita Kak Doni, dia punya angguk tu kalau boleh tercabut kepala tercabut kepala. Tercabut kepala. Kak Doni boleh relate ke sebab dah lama kenal Kak Tira kan? Macam mana Kak? Okey, untuk Tira kan, macam Tira cakap tadi, contoh ada 10 ciri kan, tiba-tiba 2 ciri ni tak komplit. Tak ideal lah untuk kita kan. Ada satu kawan saya lah dulu dia kata apa, kau nak cukupkan 10 tu kau tunggu malaikat ke? Macam tu. Dia punya jawab tu kan. So saya pun fikir betul juga kan. Sebab kalau kita nak betul-betul cukup dengan kita punya ciri ni susah lah. Sebab tu orang kata kehendak kita. Mungkin orang kata 2 tu pejam mata lah. So Dia rasa macam baca novel tau. Baca novel kan semua fantasi kan. Oh semua lelaki yang dalam fantasi dia semua muncul. betul. Yang mata biru, yang kaya, anak datuk, ada company kan. Betul tak? Holding Itu semua dalam novel lah. Betul. Kalau dalam dunia sebenar ni tak payahlah berangan tinggi sangat. Dia berangan boleh tapi janganlah melampau sangat, biar logik. Tapi dia walaupun cinta logikal tu tapi dia logikal tu ikut kepala dia tu. Tapi dia tak saya berapa rasa logik. ciri-ciri logikal untuk Atira ni tak adalah nak lelaki kaya, nak lelaki tu. Saya rasa ciri-ciri dia mungkin cari lelaki yang memahami. Yang biasalah orang nak kan. Tak adalah yang nak anak datuk ke, anak Tan Sri, tak adalah. Secara logik lah, reality. Okay, Kita bertapak dunia reality ya. Okay, masih berpijak di bumi yang nyata lah So tak adalah tinggi-tinggi sangat angan-angan tu. Okay, gitu. Okay, Cik Liana kita kalau boleh saya tahu tersengih juga daripada tadi. Apa gaya Sukalah bercerita tengok yang akak-akak ni share. gitu. Kita nak dengar pula awak share macam mana gaya bercinta apa yang awak dapat dengan Cinta permainan ni. relatable-nya Jangan jujur sangat Kak. kehidupan awak. Silakan. Okay, kita dapat cinta persahabatan. Kenapa tu? Oh, sabar sekejap. Ada gangguan sana sikit. Okay. Siapakah sahabat itu? Okay, cerita persahabatan ni. Sekejap, kita buka slide dulu. Cerita sahabat ni sebab Allah telah terlebih pula. Okay. Sebab kita rasa macam kita nak berkawan dengan dia dulu. Sebab kita tak nak rushing pun. Tak nak rushing right. Tidak wujud mendadak kan. Cinta tidak wujud mendadak, timbul secara perlahan. Ni daripada kita berkawan. Kita tak tahu kita suka dia. Macam kita berkawan, kita malam-malam kita selesa. Dan itulah macam baru wujud. Kita suka. Tapi sayangnya nak cerita pengalaman pula tak baik. Belum bertemu ke sahabat tu? Kita dah jumpa dia. Tapi sayangnya Dah berpunya? jodoh tak berpanjangan. Sabarlah dik. Ada lagi sahabat lain dik? Tidak menyedari mereka dalam alam cinta. Yang ni mula ni macam tu lah. First tu rasa macam kita orang memang kawan. Dah kawan lama. Tiba-tiba cinta tu berputik. Pak. Gitu. Punya minat yang sama. Dia tak perasan. Lepas tu minat tu memang minat yang sama. Lepas tu betul lah orang kata jangka masa yang panjang untuk kita mencintai dia seseorang secara mendalam ada kata dalam slide ni. Lepas tu memerlukan masa perkenalan yang panjang sebelum bercinta. So saya berkawan dengan dia lama lah juga dalam
lebih berapa tahun lah. 8 tahun. Lepas tu baru first perasaan tu. Lepas tu end up go bye. Dah, ada tu je. Okay, so Cik Liana daripada persahabatan lah bertukar kepada cinta walaupun Cik Ana kata tak kesampaian benda tu kan. Tak apa. Tak apa. Cik Fatin pun saya nak tahu juga gaya bercinta macam mana. Oh, saya pun macam Cik Ana juga. Saya gaya bercinta persahabatan. Saya pun ada pengalaman jugalah daripada persahabatan bertukar menjadi gitulah. Apa tu? Kita lah apa tu? Pada suka-sama suka lah macam tu. Dan kita tak perasan lah benda tu pada mulanya memang betul lah macam apa yang description tu bagi tahu kan. Dan walaupun benda tu tak orang kata tak best penghujungnya, tapi sekarang I don't know benda tu macam datang balik tau. So macam doakan je lah yang baik-baik ya. Gitulah. InsyaAllah, amin. Berjodoh. Begitu. Okay. Kita tak sabar makan nasi minyak. Kita doakan Kak Tira cepat bertemu jodoh. Adakah kita yang umur 25 ke bawah ni memang gaya bercinta jenis sahabat ke? Tak sampai Dia berubah ikut masa kot. Kita nak tanya pendapat Kak Master kita lah. Adakah gaya bercinta ni dari segi result tu berubah dari masa ke semasa Kak? Apa pandangan Kak? Kak Noni, berpengalaman? Saya rasa ya betul. Dia mengikut umur juga kot. Kan? Saya pun perasan macam tu. Okay, macam mana tu Kak? Boleh Kak describe lagi dengan lebih mendalam? Macam mana? Apa kaitannya dengan umur dan sebagainya? Macam mana Ada pengalaman ke Kak? Tak adalah. Taklah, apa pandangan saya nampak kan macam gaya bercinta logikal ni kan, dia lebih macam dia dah nak serius, hubungan yang serius. Sebab tu dia pilih ciri-ciri yang macam okay, aku nak lelaki dia macam ni, rajin solat, boleh bimbing aku, bagi kasih sayang. Kalau kita kan macam, kalau kita tak macam umur 25 ke bawah ni kan fikir macam dia nak berkawan je dulu, tak fikir nak ke arah nak perkahwinan macam tu. Bagi saya lah. Yes. Kalau macam akak, sebab dulu mungkin sebab akak boleh stay dalam 9 tahun kan dengan ex-boyfriend dulu sebab dia kawan. Mungkin masa dulu pun cinta persahabatan, tapi lama-lama dia mengikut logikal lah sebab orang kata nak ciri-ciri lelaki yang kita hendak lah. Ciri-ciri pasangan yang kita hendak. Okay gitu. Okay, itu daripada Kak Noni. Kak Tira pula macam mana? Kalau saya zaman lebih muda dulu masa macam umur korang dulu, ya betul, cinta persahabatan. Lepas tu sekarang dah jadi cinta logikal lah, sebab cinta persahabatan tu dia lebih kepada kita nak berkenalan dengan orang tau. Maksudnya zaman waktu tu kita belum ada perancangan untuk berkahwin, faham tak? Sebab umur yang masih muda. So kita mencari orang yang kita selesa dengan. So eventually kononnya in the future tu kita akan berkahwin lah dengan orang tu lepas dah selesa dengan dia. But then macam bila dah umur macam akak sekarang kan, kita macam terus fokus untuk mencari ciri-ciri lelaki yang boleh menjadi suami kita. So kita dah tak fikir dah pasal aku nak kena kenal dia ni dengan lebih mendalam dulu. Dia ada tu ada. Tapi dia macam bukannya nak mencari pasangan yang ada minat yang sama macam cinta persahabatan kan. Nak kena rasa apa yang nak kata kalau cinta persahabatan tadi tu? Minat sama dan dia macam bermula daripada persahabatan. Bermula daripada persahabatan tau. Dia macam sekarang ni dah tak fikir macam tu lah. Dia ada tapi dia macam tak berapa kuat sangat lah macam dulu. Macam dulu fokus kita berbeza berbanding dengan sekarang. Macam tu lah. So sekarang ni lebih kepada kalau aku nak lelaki ini kepada logika tau. Kalau nak lelaki yang terus yang memang ngam untuk jadi suami aku. Macam tu lah. Kiranya benda ni bergantung jugalah pada peringkat umur, dari segi keseriusan seseorang tu untuk ke peringkat yang seterusnya tu akan berubah lah dari segi gaya bercinta yang diorang akan dapatkan. I think dia tengok juga keperluan semasa time tu. Masa muda tu kita punya fokus kita untuk cari apa? Kita nak, biasanya orang akan cari boyfriend lah kan, macam tu lah kan. Sebab dia masih belum habis belajar, so kita tak fikir lagi untuk berkahwin. Okay. Bila dah kahwin tu dah lain lah. Okay. Dah bekerja, dah habis belajar tu dah lain lah. Faham? Kiranya itulah tu kan. Dan terima kasih pada Kak Noni dan Kak Tira atas jawapan itu tadi.
Dan saya nak ke soalan seterusnya lah. Ini kita keluar sikit daripada IGB sebab saya rasa macam terjumpa tadi dan topik ni macam agak menarik untuk dibincangkan lah. Pernah dengar tak toxic relationship? Pernah. Okay. Dan kita nak dengar jugalah pandangan daripada Kak Noni, Kak Tira dan juga kawan saya sendiri, Yana, dan daripada saya sendiri juga boleh perkongsian kita buat kan berkenaan dengan toxic relationship ni. Boleh kita silakan siapa dulu nak? Kak Noni lah. Okay, kalau toxic relationship ni kan, bila kawan-kawan saya nak berkahwin kan, saya selalu bagi pesan kat dia orang lah. Kalau nak cari suami, jangan cari suami yang mengongkong, yang sentiasa sokong kita buat apa je untuk perkembangan kerjaya kita, untuk perkembangan diri kita lah, bukan daripada segi berat badan lah. So, bila saya dapat suami, setiap kali macam saya nak buat something kan, contohnya saya nak buat bisnes kan, dia selalu menjadi seorang yang selalu sokong saya pada belakang. So saya bersyukurlah sebab saya tak dalam toxic relationship tu. Sebab pada saya ada juga kawan-kawan dalam toxic relationship, bila dia berkahwin, dia hilang tau, dia hilang diri dia. Dia nak buat tu tak boleh, dia nak buat ni tak boleh, dia dikongkong oleh pasangan. Dan ni bukan perempuan sahaja, lelaki pun ada. So itulah bila toxic relationship sebenarnya dia memberi kesan lah kepada kita punya emosi dan fizikal kita. Sebab yelah takkanlah kita nak berubah 100% kan diri kita after kahwin kan. Sebab tu saya ada suka satu video, saya lupa daripada USM rasanya, marry a man yang tak akan clip your wings. Pernah tak tengok video tu? So saya sangat suka sebab bagi saya betul kata profesor tu lah. Okay, faham. Itu serba sedikit pada Kak Noni lah berkenaan dengan toxic relationship kan. Okay, seterusnya kita teruskan kepada Kak Tira lah. Pandangan akak pada Kak Noni ke dan pandangan secara keseluruhan mengenai toxic relationship. Toxic relationship ni, yelah macam Kak Noni kata tadi, betul. Dia pasangan yang clip kita punya wings, yang macam dia jenis, macam mana nak cakap, dia dia nak kawal tau dia punya pasangan tu. Maksudnya dia nak pasangan dia tu menjadi seperti apa yang dia nak kan. So macam susah lah sebab kita manusia, kita ni bukannya ciptaan dia pun. Faham tak? Kita ni kan ciptaan Allah. So tapi dia ni tak ada fahaman macam tu tau. Dia macam rasa macam once aku dah akad nikah dengan dia, dia adalah milik aku. So dia rasa macam dia berhak lah untuk tentukan apa pasangan dia ni nak jadi apa, pasangan dia ni nak buat apa, faham tak? So macam ada contohnya macam wanita-wanita yang macam dah bekerja dan sangat berjaya dalam dia punya pekerjaan kan. Tapi bila daripada kahwin, dia jadi macam mungkin dia jadi suri rumah, macam suami dia tak bagi dia bekerja. Because of what? Because mungkin dia cemburu ataupun dia tak suka bila wife dia punya gaji lagi mahal daripada dia, lagi tinggi daripada dia kan. Benda-benda macam tu lah. Macam dia rasa macam dia nak mengawal hidup orang tu 100%. So kat situ lah menjadinya toksik. Sebab kita tak membiarkan pasangan kita bebas untuk menjadi dirinya sendiri. Macam tu. Dia macam nak ubah personality pasangan dia tu. Sedangkan kita ni berkahwin, bukannya untuk mengawal orang kan, tapi kita untuk melengkapi satu sama lain kan. Betul. So kalau nak orang tu sama dengan macam mana yang kita nak tu, memang tak logik lah. Mungkin adalah pasangan yang macam boleh nak tunduk, nak akur je, tapi dia takkan bahagia lah. So itu end upnya mungkin na'udzubillah min zalik lah, mungkin berlaku perceraian ke, pergaduhan ke, ataupun benda-benda yang negatif lah yang akan berlaku. Mungkin pasangan tu pun mungkin boleh kena mental illness ke kan, disebabkan tekanan tu. Okay, faham. Itu daripada Kak Tira lah. Yana, ada apa-apa nak share juga ke macam mana? Okay, sebabkan mereka yang berpengalaman tu dah cerita dah pasal toxic relationship. Okay, saya cerita pasal pengalaman lah. Okay. Saya rasa saya ada toxic relationship ni mana macam pasangan tu, okay, ex tu dia macam nak saya jadi itu ini. Tapi bila saya dah buat, tapi dia tak buat tau. Dia macam, dia nak kongkong saya. Apa yang saya buat tu macam, okay, kau boleh buat ni, kau boleh buat ni, tapi kau tak boleh buat ni. Tapi bila saya kata kat dia, dia tak boleh. Dia kata, aku kena buat ini, aku mesti buat ni, aku tak boleh buat ni. Macam dia boleh buat tapi kita tak boleh buat. Rasa macam fair ke bagi aku kan. Tapi bila dah macam dah lama-lama tahu dah dia punya perangai tu, macam dah slow-slow tu macam, okay, stop. Aku
aku perlu bebas, aku tak perlu ikut orang ni. So aku nak cari kebahagiaan aku, sebab lama-lama kita simpan orang macam tu, kita punya pemikiran kita ni macam terganggu tau. So buat apa aku nak simpan orang macam tu, baik aku lepaskan. So dengan cara lepaskan tu saya rasa macam wah, aku lega. Sebenarnya aku simpan selama ni, aku simpan relationship toxic. Macam tu. Faham. Itulah pengalaman macam tu. Tapi menurut yang eventually gaya bercinta ni, tak silap saya ada satu cinta kan yang macam toxic relationship, yang cemburu buta. Ya, betul. Saya rasa cinta pengorbanan rasanya memang yang saya nak tanya pula soalan seterusnya lepas ni. Saya rasa cinta pengorbanan dalam inventory gaya bercinta ni nampak macam toxic lah dekat situ, dan saya nak tanya jugalah pandangan Kak Noni, Kak Tira. Kalau boleh saya buka Yana slide cinta pengorbanan ni. Cinta pengorbanan. Okay. Okay, seram Dah kan, nampak kan? bunyinya. Okay, nampak. Bukan ni lah cinta pengorbanan ni yang menjadi mangsa. Bukanlah pengorbanan, cerita ni lah, cerita yang kena kongkong tu. Sekejap, sabar. Mania. Sekatia. Which mana? Bawah tu, Perhatian. Yang nombor 1 lah. Bawah sekali. Kepunyaan. 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 Pengamal Kepunyaan sifat ni cemburu. pemangsa. Masa keadaan. Saya lah tu masa. Okay. Tak ada. Yang ni pun kalau kita baca dan fahami memang nampak takut jugalah dari walaupun secara umum kan. Kita tak tahu lagi kalau kita berada dalam cinta yang begini. Okay, kita baca lagi sekali lah. Pengamal mempunyai sifat cemburu kerana mementingkan ingin bersama setiap masa, tidak suka kepada perpisahan dan semua aktiviti mahu dilakukan bersama, menjadi beban kepada orang lain kerana sangat mementingkan diri, sangat kuat dengan perasaan ingin mengawal, mengongkong dan memiliki, dalam masa yang sama mahu merasa dimiliki oleh pasangan, sentiasa mencurigai keutuhan cinta pasangan masing-masing. Okay, apa pandangan akak-akak lah berkenaan dengan gaya bercinta kepunyaan? Bahaya ni. Is it good? Is it not? Oh sayang. Saya rasa benda ni sangat tidak bagus lah. Sebab dia bukan kepada pasangan tu sendiri, tapi ahli keluarga pasangan dan kawan-kawan lah. Sebab saya rasa saya ada, macam mana? Saya ada nampak lah benda ni berlaku di sekeliling saya lah, dalam kalangan keluarga kan. And bila kita tengok kan, kita sebagai ahli keluarga, contoh kita sebagai ahli keluarga, bila kita melihat contoh kakak saya kan, kakak saya bila dah berkahwin, dia menjadi seorang yang sangat lain. Dia before kahwin dia pergi travel apa semua, tapi bila berkahwin dia terus hilang semua hobi dia, impian dia. Even pegang jawatan pun tiba-tiba nak letak jawatan, faham tak? So sebab dia menjadi beban. So pasangan dia pula asyik nak berkepit je 24 jam. Even si pasangan pun nak, orang kata nak install WhatsApp, Facebook, ada sosial media pun tak boleh sebab orang kata terlalu cemburu lah. So bagi saya benda tu sangat tidak bagus lah. Ni adalah toxic relationship kan. Tapi kalau pasangan tu nak stay in relationship tu adalah pilihan dia lah. Faham. Tak sakit sebab ambil ni gaya bercinta kepunyaan ni. Sakit, tapi biasanya orang yang ada dalam toxic relationship ni diorang tak sedar yang hubungan diorang tu sebenarnya toxic, dan bila dah sedar benda tu macam susah tau untuk dia keluar daripada hubungan tu. Biasanya orang yang ada dalam toxic relationship ni memang macam tu lah, dan bila dia dapat keluar pun kadang-kadang dia akan terpaksa masuk balik dalam relationship tu sebab ada macam ugutan, adanya macam suara-suara sumbang yang menyebabkan dia tak tahan dengan benda tu, dan menyebabkan akhirnya benda tu berulang semula lah. Ya, betul. So, Cik Liana, Cik Atira, macam mana pula pandangan akak berkenaan dengan cerita kepunyaan ni? Pandangan pandangan saya dia macam sangat tak sihat dan sangat bahaya lah. Memang sangat bahaya lah. So macam kalau anda dah buat IGB ni, dapat keputusan kepunyaan ni, mungkin anda perlu reflect diri semula. Itulah saya punya nasihat, tolonglah reflect diri semula, sebab kita kalau tengok pun daripada ciri-ciri ni, dia macam tak ada pun yang positif tau. Betul. Kan? So macam kenapa kita nak kena ada pemikiran yang kita ni boleh mengawal seseorang dalam hidup kita? Siapa kita? Kan? Siapa kita untuk mengawal? Sedangkan
apa, kita ni pun sendiri tak dikawal oleh sesiapa, faham tak? Betul. Macam contohlah kalau orang yang pemangsa lah, saya kata, sebab cerita kepunyaan ni bagi saya, yang saya nampak ni, mereka ni adalah pemangsa dan yang cinta pengorbanan tadi tu adalah mangsa kan. So macam apa nak cakap, kenapa kita nak kena rasa macam diri ni perlu kawal orang lain, macam tu lah. Sebab kita suka tak kalau kita ni dikawal, betul tak? Tak. So kita kena reflect diri semula lah kan. Macam kita nak orang tu sayang dengan kita sebab terpaksa ataupun sebab dia memang betul-betul sayang kita. So kalau kita paksa ni, adakah orang tu akan sayang kita buat selama-lamanya, ataupun dia sayang kita sebab hanya dia takut. Macam tu lah kan. Nak pilih nak yang mana? Macam tu lah. Okay, itu daripada Kak Tira lah pandangan berkenaan dengan cerita kepunyaan. Yana ada nak tambah apa-apa tak? Tak ada. So far saya dah bercerita dah tadi. Okay. Kak Noni sengih di situ. Okay, ada lagi tak nak tambah apa-apa? Itu perkongsian kita lah setakat ni berkenaan dengan IGB. Dalam IGB ni ada juga yang kita dapat kenal pasti ada toxic relationship dekat situ. Kan, apa orang kata pemangsa lah dan apa bab kata Kak Tira, kalau individu tu dapatlah keputusan IGB, gaya bercerita kepunyaan ni kena reflect dirilah kan. Dan kalau kita sebagai kaunselor, apa yang kita boleh buat untuk kita elakkan orang ni daripada terus berada dalam gaya bercerita kepunyaan ni? Suruh dia fikir 4-5 kali lah, fikir dulu sama ada dia macam apa kan, hubungan kepunyaan ni kan macam kata toxic relationship kan. So dia fikirlah bagi dia ni bagi apa, kesihatan mental dia ni macam terjamin tak, macam apa. Yelah kan kalau toxic ni kan macam kita dah main dengan punya pemikiran kita kan, kita punya perasaan. So so macam kau sanggup ke kau nak sakitkan jiwa, hati kau, perasaan kau tu daripada, atau kau pilih jalan lain lah, bercinta dengan orang lain lah. Macam mana saya nak cakap pun saya tak tahulah. Dia biasanya yang berjumpa dengan kaunselor ni adalah yang mangsa tu biasanya. Mangsa. Tapi kalau pemangsa saya tak jumpa. Kalau saya pernah jumpalah pemangsa yang menyebabkan mangsa tu kan. Bagi saya Yang cerita kepunyaan ni lah. Orang yang mempunyai cinta kepunyaan ni sebenarnya dia mempunyai ego yang sangat tinggi. Betul. Sebab bagi saya benda ni based on personality dia sebenarnya. Kalau dia nak berubah, dia berubah. Tapi sukarlah, sebab saya ada yang terdekat dengan saya memang sangat sukarlah untuk ubah diri dia. Sebab dia dah rasa benda tu dah normal. Normal. Nampaklah muka Kak Noni tu rasa macam geram tu. Kau siap. Kita boleh cakap kan daripada cinta kepunyaan ni dia macam orang yang narsisistik pun ada kan? Betul tak? Betul. Orang yang macam biasa orang narsisistik yang ego yang sangat tinggi, yang sentiasa merasa diri dia betul, yang sentiasa buat benda-benda yang untuk mengawal orang di sekeliling dia. Sebab tu menyusahkan orang lain. Itulah, betul lah tu. So kalau anda ada cinta ni, dapatkan bantuan dari pakar. Jangan rasa anda normal. Minta maaf saya kena cakap. Tapi ini adalah kebenaran. Betul. Betul. Okay, kalau Yana ada nak tambah apa-apa lagi tak? Secara keseluruhannya? Enggak ada. Kak Noni, Kak Tira, nak buat rumusan ke macam mana? Tak ada. Okay, Kak Tira? Nasihat kepada mangsa. Ada bini bisnes ke Kak Tira? Tadi kita cakap pasal yang cerita kepunyaan. So nasihat kepada mangsa yang cerita pengorbanan tu. Macam mana kita kena apa yang nak kata? Kita kena pentingkan kena perasaan kita dulu. Apa-apa pun kalau kita cintakan orang sebesar mana sekalipun, kita jangan pernah abaikan diri kita. Memang bagus untuk kita selfless, macam orang kata jangan penting diri sendiri. Tapi kita tengoklah keadaan, janganlah sampai kau utamakan orang lain sampai diri kau pun sampai makan diri, faham tak? Jangan sampai makan diri lah. Kita kalau orang sekeliling kita dah mula tegur, macam contoh, biasa orang sekeliling yang nampak tau. Contohnya kawan-kawan baik kita ke, saudara kita ke kan, macam kau tak rasa ke boyfriend kau, contohlah, kau tak rasa ke boyfriend kau ni macam terlalu mengongkong kau. Tapi kita mungkin tak rasa. So bila orang dah start cakap macam tu, kita kena fikirkan lah balik. Dan reflect balik lah, tengok semula kita punya hubungan tu betul ke tak macam tu.
Sebab orang sekeliling ni dia tegur tu bukannya saja-saja mereka cerita kan. Mungkin adalah yang mereka cerita tapi kalau biasanya kalau benda-benda macam ni ada sesuatu lah yang tak kena kat situ kan. Dan Betul. kita Dan kena fikir maksudnya semula lah. that's not love lah kan. Yes. Something else lah tu yang might happen in future kan, kita tak tahu. Sebab Dan tu jangan toxic rasa ni sangat bahaya. Yes. Dan jangan rasa macam diri kita ni mampu untuk mengubah orang tu. Biasanya yang jadi masalah dia macam tu lah. Mungkin dia akan rasa macam oh tak apa, bagi channel lagi dekat dia ni, dia boleh berubah ni ataupun aku boleh ubah dia. Jangan pernah fikir kita boleh ubah seseorang. Sebab benda tu that's not gonna happen, faham tak? Apa yang kita, sebab kita ni pun manusia biasa je, macam bukannya senang nak ubah orang ni kan. Dia nak ubah diri dia sendiri pun susah, apatah lagi kita sebagai orang lain yang bukan diri dia tu nak ubah diri dia. Betul. Okay, terima kasih Kak Tira dan juga Kak Noni sebab sudi bantu saya dengan Yana pada hari ni. Dan untuk penonton-penonton yang menonton video ni lah, kalau nak datang ke unit psikologi dan kaunseling untuk buat inventory gaya bercerita ni boleh, you are welcome kan, sebab kita ada insyaAllah, dan kita boleh tadbir juga inventory ni untuk anda-anda semua kat luar tu tahu gaya bercerita mana yang anda ada sekarang kan. Dan sebelum kita akhirkan kita punya program pada hari ni, kita baca dulu lah tasbih kifarah dan surah An-As. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okay, sekali lagi terima kasih Kak Noni dan Kak Tira. Maafkan saya dan juga Yana. Sama, maafkan saya dan juga Yana kalau ada orang kata tersalah kata, terlanjur bicara kan. Yang baik-baik itu datang daripada Allah, yang buruk-buruk itu datang daripada kami sendirilah. Okay, dan terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.